Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Shadaqallahul azim. Ayat di dalam surah Saba. Surah Saba, surah ke-34. Ayat ini di pertengahan ayat ke-15. Yang bermaksud negeri kamu negeri yang baik dan Tuhanmu Tuhan yang Maha Pengampun. Kesimpulannya, ayat ini kita boleh simpulkan sebagai negeri yang barakah. Apakah sifat-sifat sebuah negeri atau negara yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Pada pagi ini kita bahas ni. Lepas tu kita menilai, adakah negara kita tergolong dalam ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Saba ayat ke-15. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sifat-sifat atau ciri-ciri sebuah negeri atau negara yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada 4 sifat. Yang pertamanya, negeri yang diberkati oleh Allah, yang pertamanya ialah negeri atau negara yang makmur. Dalam erti kata kemakmuran, negeri atau negara tersebut dinikmati, dikecapi oleh seluruh rakyat. Ini negeri yang diberkat. Seluruh rakyat dapat menikmati, dapat mengecapi kemakmuran hidup. Tetapi kalau kemakmuran hidup itu tidak dinikmati oleh seluruh rakyat, tapi hanya oleh beberapa golongan tertentu sahaja, ini negeri yang bukan baik. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan di dalam surah Al-Isra, surah ke-17 pada ayat yang ke-6, ayat 16, maaf. Surah ke-17 ayat ke-16. Tidur tak cukup ni, jam sikit. Tuan-tuan pun tidur tak cukup tak? Ingat saya seorang ya. Wa idza aradna an nuhlika qaryah amarna mutsrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha alqaul fadammarnaha tadmira. Yang bermaksud, dan apabila kami kendaki, kata Allah, untuk menghancurkan sesebuah negeri atau negara, bagaimana caranya? Ayat ini bakal menjelaskan. Amarna mutsrafiha, kami perintahkan kepada golongan yang hidup bersenang lenang. Siapa mereka?
yang senantiasa hidup bersenang lenang lagi akan datang uraian. Tetapi mereka ini fasik, durhaka, tidak mentaati perintah-perintah Allah. Justru itu Allah menyatakan fahaqqa 'alaihal qaul, maka berhaklah, yakni Allah menunaikan janjinya untuk menghancurkan negeri atau negara tersebut. Fadammarnaha tadmira, maka ketika itu aku hancurkan negeri atau negara tersebut sehancur-hancurnya. Dalam ayat ini yang dimaksudkan golongan mutrafin, golongan yang hidup bersenang lenang ialah dua golongan. Pertama, pemimpin-pemimpin. Yang kedua, orang-orang terkemuka. Ini bukan soal politik, tuan-tuan. Ini soal agama. Sebab tu saya bawa ni. Saya ambil kat situ. Sebentar lagi tuan-tuan dengar huraian tafsir Profesor Mahmud Yunus. Bagaimana Allah mengajar umat manusia, khususnya mereka yang berkuasa, jangan mengambil kesempatan membina kekayaan. Mana-mana pemimpin, mana-mana orang-orang terkemuka yang hidup bersenang lenang tetapi tidak taat kepada Allah, maknanya negeri itu bukan negeri yang baik. Faham? Yang kaya raya mereka saja, mereka yang membolot, yang memonopoli semua kekayaan dalam negeri tersebut. Ini tak betul. Ajaran kita, kemakmuran sesebuah negeri itu hendaklah diagih-agihkan kepada seluruh rakyat. Boleh faham? Tak setuju lagi boleh tanya, tak ada masalah. Kan? Yang hidup bersenang lenang itu ialah pemimpin dan orang-orang terkemuka. Kenapa mereka ini disifatkan sebagai mutrafin? Karena yang pertama, mereka ada kuasa. Yang kedua, mereka ini berpengaruh. Yang ketiga, mereka juga memiliki kekayaan. Cuba kita dengar dalam firman Allah dalam surat Al-Hasyri, surah ke-59 di pertengahan ayat yang ke-7, bagaimana Allah mengajar umat manusia kekayaan sesebuah negeri itu bagaimana sepatutnya dilaksanakan. Apakah kekayaan sesebuah negeri atau negara itu mesti dan wajib diberi kepada orang tertentu sahaja? Ayat yang saya nak baca ini ayat sistem ekonomi Islam. Surah ke-59. Nama surah Al-Hasyr. Di pertengahan ayat yang ke-7. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Yang bermaksud supaya kekayaan negeri itu jangan hanya berlegar di kalangan orang-orang kaya sahaja. Hasil bumi yang ada dalam negara kita ini tidak boleh sama sekali dibolot oleh golongan-golongan tertentu saja. Sebab itu dalam Islam ada benda-benda yang tak boleh di-privatize. Tak boleh diswastakan. Swasta di kapitalisme. Siapa ada modal, dia membolot semua yang ada. Kena faham tuan-tuan. Politik ni sebahagian pada ajaran Islam. Sebab itu kita nak politik secara yang diajar oleh Allah dan Rasul. Kalau kita menolak politik Islam, inilah rupa bentuk dia. Yang kaya terus kaya, yang miskin akhirnya papa ke dalam. Itu ayatnya. Dan Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat Al-Baihaqi, Nabi bersabda,
idza aradallahu biqaumin su'an ja'ala amrahum ila mutsrafihim. Yang bermaksud, apabila Allah kendaki untuk menghancurkan sesuatu bangsa, lalu kehidupan bangsa tersebut dipimpin oleh golongan-golongan yang hidup bersenang lenang. Pemimpin yang hidup bermewah-mewahan. Parah. Cincin pun kata 24 juta. Bukan Indonesia, Afrika Selatan. Gelang 1.65 juta. Tas tangan, beg tangan tu, ratusan ribu. Sambut hari jadi 80 ribu. Hari pertunangan anak 400 ribu. Memang politik, tuan-tuan. Tapi inilah yang Allah dan Rasul sebut. Kalau mereka menggunakan wang mereka sendiri, go right ahead, teruskan, tak ada masalah. Tetapi tidak logik kalau seorang pemimpin mampu membelanjakan sedemikian rupa, betul atau tidak? Kalau baru 2 penggal jadi menteri besar, boleh bina rumah 24 juta, absurd, tuan-tuan. Tak masuk akal. Dia faham, Ustaz? Tak masuk akal. Elang menteri besar sebulan 50 ribu, setahun 600 ribu, 8 tahun 4.8 juta, rumah 24 juta. Ni tuan-tuan tahu tak siapa yang saya cakap ni? Yang ni di Pakistan. Sebab tu bila kita tak peduli politik Islam, jadi macam ni. Siapa nak perintah, perintah, lantaklah, aku dah ada rumah. Tak cerdik semua orang Melayu. Dahlah jadi satu bangsa yang dihina oleh Allah. Kita sekarang hina, tuan-tuan. Bangsa kelas ketiga, minta maaf lah. Siapa yang berjaya di Malaysia? Bangsa Cina. Kita boleh buktikan tahun lepas ada senarai 20 orang bilionaire. Daripada senarai 20 bilionaire ni, Melayu 3 orang ya. Tak. India seorang, Cina 16. Apakah kita boleh mendabik dada? Kita berjaya memartabatkan bangsa Melayu? Boleh. Kita yang kuasai tanah Melayu. Kan? Kita yang mula-mula dulu. Tapi pendatang-pendatang ini hari ini berjaya. Boleh? Nampak macam tak setuju kan? Ini tuan-tuan, ini kenyataan. Pemimpin hidup bersenang lenang. Masya Allah. Dia orang Melayu ni tak boleh berubah. Bukan Melayu kota warisan, Melayu kota Melaka. Kota warisan 2 kali 5. Sebab tu bila kita pilih pemimpin, sekiranya pemimpin yang kita pilih itu tidak berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah dalam mentadbir dan mengurus negeri atau negara, sudah pasti mereka akan mengambil kesempatan membina kekayaan. Tuan-tuannya ada tak ayat Quran? Sahabat, ada? Surah ke-47, nama surah Muhammad, ayat 22-23. Tuan-tuan boleh rujuk tafsir Ish Zainuddin Hamidi. Tafsir Ish Zainuddin Hamidi. Nah, tak nak pergi mana? Tak beritahu saya apa? Ada hal? Ha? Oh, kerja. Hari Sabtu pun kerja. Oh, ini kena bagi menegak lah ni. Ini betul-betul satu Malaysia ni. Kan? Tafsir Ish Zainuddin Hamidi. Jangan tuan-tuan cari Zainuddin Maidin. Muka surat 748
dan 749. Surah ke-47 surah Muhammad ayat 22 dan 23. Balik cari. Rumah saya ni ada berbelah-belah kitab tafsir. Kan? Tak rugi tuan-tuan. Bila kita bertemu dengan sepotong ayat Al-Quran, kita tengok semua kitab tafsir. Ibnu Kathir kata apa, Dr. Hamka kata apa, kan? Baru kita punya ilmu bertambah. Jangan tengok satu tafsir je. Profesor Mahmud Yunus kata apa, sekiranya ada lah, kan? Sebab macam tafsir Profesor Mahmud Yunus ni, dia pilih-pilih saja. Begitu juga H. Zainuddin Hamidi. Dan kebetulan ayat yang saya nak baca ni, beliau tafsir. H. Zainuddin Hamidi mentafsirkan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Yang bermaksud, maka apakah sekiranya, ini ayat politik ni. Tuan-tuan dengar makna dia. Maka apakah sekiranya kamu berkuasa. Kuasa tu bukan politik, Ini ayat politik ni. Macam mana ada golongan yang mendakwa dalam Islam tak ada politik. Tak cerdik puak-puak ni, kan? Maka apakah sekiranya kamu berkuasa. Pertama, antufsidu fil ard, kamu nak melakukan kerosakan di atas muka bumi. Bila kamu dah berkuasa, kamu jadi pemimpin, kamu nak melakukan kerosakan di atas muka bumi, Allah kata haram, kamu menghalalkannya, itu kerosakan namanya. Betul atau tidak? Nampak? Kemudian wa tuqatti'u arhamakum, kamu nak memutuskan hubungan silaturahim. Kamu ada kuasa, kamu rasa kamu nak melakukan apa, kamu buat. Kamu nak tangkap siapa, kamu nak tahan siapa, kamu nak penjara siapa, ikut suka kamu je, dengan tidak dibuktikan kesalahan. Ini memutuskan hubungan silaturahim. Si suami seorang yang ditahan di penjara tanpa sebarang sebab, terpisah dengan keluarga. Ini amat dicela dalam ayat ni. Pertama, penguasa yang tidak baik, yang tidak ikut Al-Quran dan Sunnah ni, mereka akan menggunakan kuasa yang mereka miliki untuk melakukan kesewenang-wenangan, melakukan kerosakan di atas muka bumi, memutuskan hubungan silaturahim. Mereka seperti ini, kata Allah, dilaknat. Tuan-tuan, tuan-tuan tak bimbang tak kalau pemimpin dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kerana kita rakyat mereka. Laknat ni malapetaka. Makna malapetaka bakal menimpa sesebuah negeri atau negara yang dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang sedemikian rupa. Fa asammahum wa a'na absarahum. Allah pekakkan telinga mereka dan butakan pemandangan mereka. Pemimpin jenis tak boleh menerima nasihat dan tidak pernah mengambil pengajaran daripada musibah-musibah yang menimpa negeri atau negara yang mereka pimpin. Inilah jenis ni. Itu makna. Baik, dengar baik-baik. Mengikut H. Zainuddin Hamidi, orang-orang, ini tafsirannya, orang-orang yang tidak berpedomankan Al-Quran, apabila mereka berkuasa, kata beliau, di antaranya beliau mentafsirkan ayat ini, mereka akan membina kekayaan untuk diri dan keluarga mereka. Walaupun bahasa dia sebut keuntungan duniawi untuk diri dan keluarga. Husni Mubarak kaya, Muammar Gaddafi kaya, Ben Ali kaya, tuan-tuan. Ben Ali yang melarikan diri daripada Tunisia kini mendapat perlindungan politik di Arab Saudi. Tu saya pening ni. Arab Saudi ni, dia mendabik dada. Di dunia ni, yang paling faham Quran dan hadis dia. Tapi yang pelik,
Kenapa dia tergamak memberi perlindungan politik pada seorang pemimpin yang zalim? Lepas tu tuan-tuan jangan terpengaruh dengan dakyah-dakyah, ustaz-ustaz yang belajar dari Arab Saudi ni, yang bawa fahaman Wahhabi. Allah, walaupun mereka kata mereka alim, saya pun ada banyak hujah-hujah, saya yakin mereka tak mampu nak jawab. Jangan terpengaruh tuan-tuan. Saya rasa pelik tuan-tuan. Mereka menyatakan mereka pandai hadis. Al-muslimu akhul muslim, la yazlimuhu wa la yuslimuhu. Hadis Bukhari di dalam kitab Riyadhus Salihin. Orang Islam itu bersaudara. Orang Islam tidak menzalimi sesama orang Islam dan tidak membiarkan orang Islam dizalimi. Tiba-tiba Arab Saudi boleh terima Ben Ali, seorang pemimpin yang zalim, yang telah mengauk semua keuntungan kekayaan, yang membolok semua kekayaan di bumi Tunisia. Tuan-tuan bayangkan, tengok ketika dia melarikan diri mengikut laporan akhbar, dia sempat lagi melarikan 1.5 jongkong emas, 1.5 tan jongkong emas. Dia ni lebih teruk daripada Kasim Baba. Sebab tu saya tak boleh terima Arab Saudi. Tuan-tuan bayangkan, tengok dulu bila Amerika nak serang Iraq, ingat tak? Kan? Dia orang bagi buat pengkalan kat situ. Kenapa macam ni? Hadis ni nak letak kat mana? Kan? Hadis ni nak letak kat mana? Saya ulang sekali lagi. Dalam kitab Riyadhus Salihin, mengaku sangat pandai hadis. Hadis ni kamu campak ke tepi. Orang Islam itu bersaudara. Orang Islam tidak menzalimi sesama Islam dan tidak membiarkan orang Islam dizalimi. Buat zalim kat orang Islam pun tak boleh, membiarkan orang Islam dizalimi pun tak boleh. Nampak? Itu yang kita hantar bantuan ke Palestin. Banyak lagi hujah-hujah tuan-tuan. Jangan terpedaya. Saya sikit tak terpengaruh. Saya belajar kat Yaman dulu. Nah, di sana ada Syiah, ada Wahbi. Aku tetap seperti aku, atau aku tetap aku. Ini pergi 2-3 tahun balik, dah bawa pahaman. Itulah pahaman inilah. Mudah sangat terpengaruh. Kan? Itu cerita dah. Boleh? Jangan marah lah nak. Ada Wahbi sini, ikut marah lah. Kan? Baik. Kita ni perlu hormati pandangan ulama-ulama lain. Jangan asyik kita semua nak dengar pandangan ulama kita je. Itu yang tak betul. Betul Ustaz? Ustaz sokong saya kan okey lah tu. Kira tak ada Wahbi lah sini ni. Kalau Ustaz diam tu, Ustaz Wahbi lah tu. Contoh. Bila seseorang pemimpin tidak berpedomankan Al-Quran, kata Ish Zainuddin Hamidi, mereka akan dia kata keuntungan duniawi untuk diri dan keluarga. Ini yang berlaku dalam negara kita. Hancur negara tuan-tuan. Anak beranak dia orang semua kaya. Betul tak? Nak nafi macam mana lagi? Kan? Yang rumah di Seksyen 7 Shah Alam tu 24 juta tu. Tak logik. Sebab itu tuan-tuan, dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi, idza fa'alas ummati khamsa asyarata khaslatan halla bi al-bala, apabila umatku melakukan 15 perkara, maka halallah bala menimpa ke atas mereka. Ada 15 perkara, yang tu lain kali, bukan kesemua saya nak baca pagi ni, sebab saya pun dah tak ingat dah hadis tu. Saya ingat satu. Idza kanal maghnamu duala. Kesalahan umat Islam yang mengundang malapetaka Allah, kata Nabi SAW, ialah apabila kekayaan sesebuah negeri itu hanya berlegar di kalangan orang-orang tertentu saja. Nampak?
Dia sepatutnya diagih-agihkan pada seluruh rakyat. Sebab tu mana-mana pemimpin yang mengkhianati mandat rakyat, yang mengambil kesempatan, yang korupsi, yang tidak amanah, ini dia ayat dia. Surah ketiga Ali Imran ayat 161 dalam kitab tafsir Profesor Mahmud Yunus, muka surat 95 ni. Tuan-tuan dengar sebentar lagi apa tafsiran ayat yang saya nak baca. Jangan ingat tak ada, tuan-tuan. Cukup jelas. 95 muka surat. Wa ma kana linabiyyin ayyaghulla wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Maksudnya, bukanlah Nabi itu berkhianat tentang membahagikan harta rampasan. Ayat ini turun dikaitkan dengan peristiwa kehilangan sebuah topi merah selepas peperangan Badar. Topi merah ini topi FRU. Kan? Sebahagian menyatakan dikaitkan dengan kehilangan permaidani merah. Puak-puak munafik ni, tuan-tuan, di bumi Madinah mendakwa yang mencuri topi atau permaidani merah tersebut ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang pemimpin didakwa dia membolot, dia songlap, dia mengkhianati. Sebelum harta rampasan itu diagih-agihkan, dia ambil kat dia dulu. Maka turunlah ayat ni. Dengar baik-baik. Ni makna tafsiran sebentar lagi. Bukanlah Nabi itu berkhianat tentang membahagikan harta rampasan. Barang siapa berkhianat, datanglah ia pada hari kiamat bersama barang yang dikhianatinya. Kemudian disempurnakan balasan tiap-tiap manusia menurut apa yang telah diusahakannya, sedang mereka itu tiada terinaya. Siapa yang mengkhianati sesuatu amanah, rasuah ke apa sahaja yang melibatkan harta rakyat, dia tidak akan terlepas hukuman di akhirat. Nampak tak, tuan-tuan? Mungkin dia terlepas hukuman di dunia, kena hakim pun tak boleh pakai. Bukanlah hakim negara kita, hakim di Pakistan. Hakim di kita, negara kita sama je. Ada hakim sini, jangan marah. Bukan semua. Sebab saya pun berkawan dengan seorang hakim. Hakim ni selalu cerita susah buat kerja. Dia pun nak berhenti, agak-agak tak boleh. Susah. Keputusan bukan keputusan hakim, keputusan pemimpin, tuan-tuan. Kalau pemimpin mau macam tu, dia kena ikut. Tuan-tuan percaya tak? Sekarang kita tak percaya, kita tunggulah di hari akhirat. Kalau seorang hakim boleh bagi tahu macam tu, takkan kita tak percaya. Sebab tu dalam soal-soal kupasan perlembagaan persekutuan undang-undang dunia ni, saya rujuk kepada sahabat ni. Saya pun bimbang nanti kita bercakap benda yang tak betul, fakta. Mungkin di hadapan saya ni banyak lawyer, ada lawyer sini? Tak ada, lawyer buruk banyak. Kita nak hurai dalam khutbah Jumaat 12/4, 11/1, 10.1A, 1B. Kalau tak tahu undang-undang jangan cakap, tuan-tuan. Nanti ada lawyer malu kita. Itu terjemahan. Dengar tafsiran. Hal ini patut jadi petunjuk bagi orang yang memegang tanggungjawab harta benda negara. Ini ya. Bila jadi pemimpin, jangan sesekali mengambil kesempatan dengan kuasa yang kamu miliki untuk membina kekayaan, sama ada untuk diri kamu maupun keluarga kamu, supaya memeliharanya dan membaginya dengan jujur, lurus dan adil menurut mestinya. Dan sekali-kali jangan korupsi, kata dia. Jangan berlaku curang.
Mesti amanah. Cerita lembu pun syok juga no. Nak kata fitnah, tokel lembu pun dah tak jawatan dah. Tuan-tuan, sekarang kamu tak mengaku, mungkin kamu terlepas hukuman dunia. Kerana meskipun ia akan terlepas dari hukuman dunia, ia tiada akan terlepas dari hukuman di akhirat. Ingat. Pak tuan-tuan, boleh? Politik nak sikit nak buat macam mana? Sebab tajuk kita negara yang diberkati oleh Allah. Bila kita sentuh soal kenegaraan, politiknya. Saya bawa dalil hadis dari Quran. Bukan saya cakap kosong. Betul tak? Kalau tuan-tuan tak puas hati, saya boleh tanya. Apa pun soalan tuan-tuan, insya-Allah saya boleh jawab. Dan saya mampu menjawab. Bukan kata saya hebat lebih pada Ustaz Azhar Idrus. Saya akan jawab. Walaupun tak boleh jawab, saya akan jawab. Wallahu alam. Jawab juga. Hanya Allah saja mengetahui. Nak bagi hilang ngantuk kan, ada apa? Kan? Nampak tuan-tuan mengantuk. Itu yang pertama. Negara yang baik, negara yang makmur. Negara yang diberkati oleh Allah, negara yang makmur. Di mana kemakmurannya dinikmati dan dikecapi oleh seluruh rakyat. Habis satu bab. Dia ada 4. Tadi kita mula 7,5 kan? 7,5. 7,5, 6.40 tadi. 6.40. Tuan-tuan tak tengok jam tadi kan? Dia tak boleh lama-lama kuliah subuh ni. Ustaz Syazali itu daripada mana Ustaz? Yang kurus-kurus kan? Kecil-kecil ya? Oh, besar tu lain. Ingat sahabat saya. Ada 2 orang sahabat kebetulan nama macam tu juga. Baik. Yang kedua, negara yang baik, negara yang diberkati oleh Allah, negara yang adil. Itu dia. Yang paling adil undang-undang Allah. Bukan undang-undang ciptaan manusia. Pelik tuan-tuan. Semayang ikut Quran. Pemerintahan tak nak ikut Quran. Jenis ni jenis Yahudi. Kalau Melayu pun ada sifat ni, sifat Yahudi Nasara. Tolong Ustaz, saudara ambil Ustaz tafsir Pimpinan Ar-Rahman tu yang tebal. Kenal tak yang mana satu? Yang tebal. Bawah. Tu yang pegang tu. Ini betul-betul wali, dia pegang betul-betul. Tuan-tuan dengar. Saya berani cakap sebab benda ni ada dalam Quran. Kalau orang Melayu dia beriman dengan Quran dalam perkara-perkara tertentu saja macam Yahudi Nasara. Tak ada beza. Firman Allah surah ke-15, Suratul Hijri ayat 91. Alladzina ja'alul Qur'ana 'idhin. Orang-orang yang menjadikan Al-Quran itu beberapa bahagian. Dengar. Itu mana? Buka surah dia tuan-tuan. Ni pun wali juga. Ayat 91. Sebelah ni. Alladzina ja'alul Qur'ana 'idhin. Mereka yang menjadikan Al-Quran terbahagi kepada beberapa bahagian. Yakni lalu mereka percaya kepada sebahagian dan menolak sebahagian yang lain. Ini makna tafsiran. Dengar tak? Yakni orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani membahagi-bahagikan kandungan Al-Quran. Mereka percaya kepada sebahagiannya dan menolak sebahagian lagi. Kalau Melayu ada sifat ni sama tak macam Yahudi dan Nasara? Tuan-tuan tak puas hati ke? Kita tengok sini pula. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Kau surat tak ingat nak surat berapa? 26 ke apa bukan dia? Ayat 85. Apakah kamu beriman dengan sebahagian kitab? Kamu kufur dengan sebahagiannya lagi? Dengar. Ayat ini sebenarnya terhadap Bani Israel.
Tetapi untuk pengajaran kepada kita kaum muslimin, Bani Israel tadi, Yahudi Nasara, beriman separuh, kufur separuh, pengajaran kepada kita, dengar. Dengan keterangan ini patutlah kaum muslimin insaf. Ini tafsiran, supaya mereka beriman dan menurut apa-apa yang diperintahkan Allah dalam Quran semuanya, bukanlah dengan menurut 1-2 ayat saja. Ini ada tafsir. Melayu sama, Arab pun sama. Orang beriman tidak, dia terima semua. Yang adil ini undang-undang Allah. Tengok baru-baru ni tuan-tuan, ada seorang hamba Allah ni ditahan, ditangkap kerana mencuri beberapa botol syampu. Hukuman 2 tahun penjara. Syampu tu berapa sangat harga dia? Yang rasuah 3.5 juta, setahun penjara. Yang lempar kasut dekat hakim, setahun penjara. Kita tak komen pun, kata zalim ni undang-undang ni. Kalau kita buat perbandingan, curi syampu, beberapa botol syampu, nilai tak sampai 200-300. Dengan rasuah 3.5 juta. Kawan ni 2 tahun, kawan ni setahun. Kenapa kita tak kata zalim? Bila undang-undang Allah, oh zalim. Hatu tak jadi kafir macam mana tuan-tuan? Nampak? Soal iman, soal penting. Rosak akidah. Kita orang Islam tak mau undang-undang Islam. Pelik tak? Tak pelik? Pelik. Ingat tak pelik. Curi potong tangan tak boleh. Tuan-tuan tahu tak, dalam negara kita ada undang-undang jahiliyah. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukma liqaumi yuqinun. Al-Maidah ayat 50. Undang-undang jahiliyah ni selain pada undang-undang Allah dan Rasul, undang-undang jahiliyah. Di Malaysia ada satu peruntukan undang-undang yang membenarkan anak cucu kita menukar agama ketika berumur 18 tahun. Kenapa kita tak bimbang dengan undang-undang ni? Betul atau tidak? Sebab tu semalam saya sebut dalam khutbah Jumaat, 12/4 Perlembagaan Persekutuan yang berbunyi seperti berikut: agama bagi seseorang yang berumur kurang daripada 18 tahun adalah ditetapkan oleh ibu bapa atau penjaganya. Tengoklah undang-undang ni. Ni undang-undang manusia lah ni. Undang-undang syirik. Batal Islam dan iman sekiranya kita beriktikad, berkeyakinan boleh berhukum dengan undang-undang seperti ini. Yang pelik ni tuan-tuan, ulama Wahabi kata jadi kafir. Wahabi di Malaysia tak berani kata kafir lah. Tu yang aku pening. Saya beli Kitab Tauhid karangan Syekh Muhammad Abdul Wahab. Ustaz, anak ada di rumah Kitab Tauhid. Yang disyarahkan oleh Abdul Aziz Bas, Syekh Uthaymin, Syekh Fauzan apa tu. Semua tu ulama Wahabi Arab Saudi. Saya tengok satu bab jilid kedua. Ke surat 242 ke apa, kalau tak silap. Jilid kedua. Macam mana seseorang boleh jadi kafir? Ulama Wahabi kata, apabila kita meyakini boleh berhukum dengan undang-undang ciptaan manusia, mati kita. Umur 18 tahun, okey, teruskan. Nak tukar agama, tukarlah. Tak ada masalah, tak ada halangan. Kita tak bimbang pula, no? Kalau kita tak mencuri, kita tidak berzina, kenapa kita perlu bimbang dengan undang Allah? Tidak. Ini yang rosak akidah tanpa disedari. Lepas tu saya kata, kalau puak-puak Wahabi nak serang saya nak tunjuk kitab dia orang. Kamu tak kata kafir pun, kamu diamlah. Meyakini undang-undang Islam sama baik dengan undang-undang jahiliah, kafir. Meyakini undang-undang jahiliah lebih baik daripada undang-undang Islam, kafir.
Meyakini boleh berhukum dengan undang-undang jahidah pun kafir. Tiga macam tu. Yang adil undang-undang Allah. Kenapa? Undang-undang Islam berdasarkan ilmu pengetahuan Allah. Dia pencipta alam. Dia tahu. Curi syampu 2 tahun sahabat. Rasuah 35 juta setahun. Adil. Lempar kasut setahun. Lepas ni kita lempar tai pula kat dia. Oh, hina mahkamah, masuk penjara. Hina Quran, tak berani pula keluar kenyataan. Mana ada hudud dalam Quran? Hudud ini rekaan ulama fiqh. Rosak akidah tuan. Kafir. Nah, kafir pun murtad. Ulama-ulama semua diam. Apa nak jadi tuan-tuan? Yang adil undang-undang Allah. Cuba kita dengar firman Allah. Ayat 58 surah An-Nisa. Ini perintah Tuhan. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Dan apabila kamu menghukum di antara manusia, hukumlah dengan seadil-adilnya. Yang adil sahabat, undang-undang Allah saja. Bukan undang-undang manusia. Tuan-tuan fikir tengok, bunuh orang. Bukan nak politik ustaz. Sebab Melayu mudah lupa, dia kena cerita balik. Kan? Mokhtar Hashim bunuh Datuk Taha, betul tak? Hukuman pertama, hukum gantung kan? Kemudian ditukar, penjara semua hidup. Ditukar lagi 20 tahun. Akhirnya bebas. Ni undang-undang haprak apa ni? Mana boleh agung? Ada agung ni, jangan marah. Agung pun tak marah sebab dia Sultan Kedah, Sultan aku. Dari satu negeri mana dia boleh marah? Ada pula agung pula boleh mengampunkan. Banyak cantik. Ini qisas tuan-tuan, qisas. Bukan hudud kes ni. Sebab saling kenal mengenali. A dah kenal B lama dah. Tapi kerana perseteruan, A bunuh B. Keluarga B sahaja yang boleh memaafkan kesalahan membunuh A bunuh B. Bukan agung. Sebab sebab tu undang-undang Islam adil. Undang-undang manusia zalim. Negara yang diberkati oleh Allah, negara yang adil. Ini macam-macam dokumen dikemukakan. Didapati tak salah juga. Kan? Yang syok ada seorang, dia bawa ke mahkamah bermacam-macam dokumen. Akhirnya dia pula yang masuk penjara. Orang yang dakwa tu pula masuk penjara 2 tahun. Setelah dia dibebaskan, dia sokong pula pokok torut ni. Bangang sungguh. Aduh, letih tuan-tuan pokok ni. Faham kau no? Tahu kau siapa dia? Kan? Susah payah tu bawa ke mahkamah segala dokumen yang ada. Dia pula yang disumbat dalam penjara 2 tahun. Keluar-keluar dia sokong pula pokok yang memenjarakan dia. Apa punya bangangnya manusia. Sebab tu tuan-tuan, sebab mahkamah dah tak telus lagi. Kan? Negara yang diberkati Allah, negara yang adil. Tuan-tuan cuba tengok dalam hadis muttafaqun alaih. Nabi kata kalau anakku Fatimah mencuri, pasti ku potong tangan dia. Pernah jumpa hadis tu? Itulah adil. Walaupun anak sendiri. Kan? Itu yang kedua. Secara ringkas. Tak ringkas lah, dekat sejam lah. Yang ketiga, negara yang aman. Tuan-tuan, cuba tanya diri kita. Amankah negara kita? Sebentar lagi tuan-tuan beli newspaper. Mesti ada orang kena bunuh. Confirm. Betul tak? Setiap hari. Jenayah bunuh, ragut, rompak, samun, colek. Betul tak?
Inilah negara yang dilaknat oleh Allah. Minta maaf kataan saya guna. Laknat mana malapetaka. Nanti tuan-tuan tak percaya pula. Surah Al-Baqarah ayat 88. Makna laknat. Dulu saya datang tak ada kan kitab ni. Sekali ni dah ada dah. Dengar. Apa makna laknat? Kerana kekufuran mereka kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, kaum Yahudi, memanglah disebut Yahudi, tapi secara umumlah telah dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla, dan akibatnya mereka sentiasa ditimpa bala bencana. Laknat makna ditimpa bala bencana. Ini malapetaka lah tuan-tuan. Kerana kita tolak undang-undang Allah. Wah. Kita baca hadis untuk membuktikan ini adalah malapetaka. Hadis Abu Daud. Wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Hadis ini dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa akhir zaman. Dan apabila pemimpin suatu bangsa tidak melaksanakan undang-undang Islam, itu maksudnya. Undang-undang yang diturunkan kepada mereka, hudud, qisas dan ta'zir, dan mereka tidak mau menjadikan Al-Quran dan juga As-Sunnah sebagai pilihan. Undang-undang yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah diketepikan. Maka ketika itu Allah jadikan kehidupan rakyat yang dipimpin hidup dalam keadaan porak-peranda, ditimpa masalah demi masalah yang tidak habis-habis, yang tidak putus-putus. Hari-hari. Betul tak? Negara yang diberkati oleh Allah, negara yang aman. Kalau tuan-tuan nak keamanan dalam kehidupan, kita rojak surah An-Nur ayat 55. Inilah jawapannya. Surah ke-24 An-Nur ayat 55. Keamanan hanya akan wujud di bawah kepimpinan orang-orang beriman dan beramal soleh. Pemimpin yang berpandukan kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kenapa tak yakin? Ikut Quran dan soal solat. Puasa, zakat, haji. Politik tak mau. Ada dah, tulis dah. An-Nur 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalik fa ulaika humul fasiqun. Betul sahabat? Betul eh? Okey eh? Ada orang semak kira okey lah. Bila orang beriman dan beramal soleh yang menguasai muka bumi, tuan-tuan, ayat ini menjanjikan amna, yakni keamanan. Kenapa aman? Karena mereka akan berpandukan Al-Quran. Curi, potong tangan. Kan? Bukan penjara. Tak selesai masalah. Dia duduk dalam penjara, kita bagi makan. Betul tak tuan? Keluar penjara, dia ulangi lagi. Tak selesai lagi masalah. Ada ustazah kata, kalau asyik potong tangannya, esok orang Melayu nak buat kerja apa? Ini pun ustazah murtadnya ni. Apa ni? Dia asyik potong tangan, esok habis orang Melayu tak ada tangan nak kerja apa? Alan tak habis lah. Tuhan bukan suruh kita mencuri, suruh usaha dengan titik peluh. Betul tak? Banyak kerja boleh buat, kan? Ini undang-undang Allah, mereka hina, mereka pelekeh, tak boleh. Dalam YouTube, tengoklah YouTube, sembang rakyat hudud. Perempuan tu kata, apa yang hudud boleh buat? Si lelaki yang berkopiah putih ada janggut sikit, ingat ustaz, rupanya murtad. Dia kata lagi teruk ada. Yang ni bila kita laksana hudud, lagi teruk kehidupan kita. Kesian dua-dua murtad. Ayat yang menyebut mereka murtad, ayat 65-66 At-Taubah surah ke-9. Siapa yang mempersendakan Allah
atau mempersendakan undang-undang Allah, atau mempersendakan Muhammad SAW. Sebagaimana satu ketika dulu ada seorang pemimpin kita yang menyatakan kita tidak perlu berterima kasih pada Muhammad dan kita tidak perlu mengagung-agungkan beliau. Yang ini pemurtad. Tak percaya, tanya mufti negeri Pasir Berdengu, Mufti Perak. Tahun lepas, awal tahun lepas, dalam sinar, Mufti Perak mengeluarkan satu kenyataan, sesiapa yang menghina Nabi, hukumnya murtad. Itu hina Nabi tu. Nabi tak cukur janggut sebab tak ada jilet. Jangan. Orang yang sama yang kata tak ada hudud dalam Quran, siapa pun tak berani bagi nasihat. Hebat semua dia. No? Awak mati so awak tunggulah. Jenis ni kalau mati, jemput saya solat jenazah, no way. Tu imam pula cerai pula. Lepas dia solat jenazah, apa kamu nak kata pada ini mayat? Baik, saya kata cerai. Cerai ni brengsek dalam bahasa Indonesia. Brengsek ni makna tak guna. Cerai itu tak guna lah. Brengsek tu brengsek. Indonesia tak tahu. Alamak. Kena tengoklah TV semua. Kakak tak tengok TV. Puteri yang ditukar. Saya cukup minat cerita tu. 676 episod. Bila nak habis aku pun tak tahu. Baru 100 episod. Saya tengok sebab saya suka bahasa dia orang. Brengsek. Ya ampun. Begok banget. Tahu begok banget. Bodoh sungguh. Saya seronok bahasa sebab saya tahun 2010 dulu saya pergi Indonesia ceramah di Medan. Sekali ni kalau saya pergi saya nak cakap Indon lah. Hari itu tak berapa banyak perkataan Indon. Kan? Bukan muslimin-muslimat tuan-tuan di sana. Ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah sekalian. Kan sedap bunyi jadi Indonesia, Ustaz. Maaf ya Pak, saya ingin bertanya kepada bapak-bapak, di antara bapak-bapak, siapa kepala bapak? Tu dia. Siapa kepala bapak? Kepala bapak tu ketua. Orang Indo kata balik, kapan Pak Ustaz? Kapan? Siapa mati? Kena belajar lah bahasa dia. Kapan tu bila? Kan? Kapan Pak Ustaz datang lagi ke Medan? Sedap tuan-tuan. Mak saya, ibu saya orang Indon. Bapa saya orang Malaysia. Tu yang saya boleh pergi sana tu, keluarga masih ramai. Saya lahir di Indon tuan-tuan. Lahir di Indon, di Medan. Mereka masih ingat saya tu. Gelaran saya Buyung. Alamak, Buyung pula lah. Dia orang suka benar tuan-tuan saya ceramah. Sebab kita cakap dialek dia orang. Kan? Nanti esok dah mahir lagi sedap lah. Kan? Baik. Aman. Negara yang baik. Akhir sekali, negara yang diberkati oleh Allah ialah negara amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar bila berjalan, itu negara yang berkat. Segala benda yang baik kita galakkan. Yang tidak baik kita halang, kita cegah dan tegah. Kenapa tuan-tuan? Sekiranya amar ma'ruf nahi mungkar tidak dilaksanakan, hanya yang ma'ruf saja. Marilah datang ke surau, kita solat. Orang bermaksiat, kita diam. Pemimpin bermaksiat, pemimpin menggalakkan maksiat, kita diam. Kita mengundang laknat Allah. Kita ada jawapan. Dalam ajaran kita, mesti serentak. Amar ma'ruf dan nahi mungkar ni serentak. Tuan-tuan ada ayatnya? Ali Imran 104, Ali Imran 110. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ada huruf waw wa ataf tu menunjukkan kerja yang serentak. Kamu sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk kepentingan manusia, kamu menyuruh yang ma'ruf dan dalam masa yang sama kamu mencegah kemungkaran dan kamu beriman kepada Allah. Kita dengar hadis hasan, hadis baik riwayat Imam Tirmizi.
Walladhi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushrikanallah an yab'atha 'alaikum iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Hadis ni hadis hasan, bukan dhaif ustaz. Hadis baik, hadis hasan. Kitab Riyadhus Shalihin, riwayat Imam Tirmizi. Nabi menyatakan, demi jiwaku di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kamu menyuruh yang ma'ruf dalam masa yang sama mencegah kemungkaran, atau yakinlah kalau kamu tak buat dua kerja ni serentak, kamu akan ditimpa malapetaka. Kemudian kamu berhimpun ramai-ramai, kamu berdoa kepada Allah supaya dihindari pada bala bencana dan malapetaka ini. Ketika itu Allah tidak akan memperkenankan lagi doa kamu. Kenapa? Kamu hanya buat satu kerja aja, amar ma'ruf nahi mungkar, kamu biar. Tak boleh. Untuk menguatkan hujah hadis ini, kita akhiri dengan surah Al-Maidah ayat 78-79. Membiarkan kemungkaran mengundang laknat Allah. Sekali lagi laknat. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu la bi'sa ma kanu yaf'alun. Telah dilaknat siapa? Bani Israel atas lisan Isa anak Maryam, Daud dan Isa anak Maryam. Kenapa Bani Israel dilaknat? Salah satu tadi yang kita baca, beriman separuh, kufur separuh, dilaknat. Kesalahan ini pertama, apa Allah kata? Pertamanya mereka durhaka dan melampaui batas. Dan seterusnya mereka membiarkan kemungkaran. Mereka tidak mencegah, tidak menghalang kemungkaran yang berlaku di dalam kalangan mereka. Amat buruk apa yang mereka lakukan. Dilaknat kerana membiarkan kemungkaran berleluasa. Sebab itu negara yang baik, amar ma'ruf dan nahi munkar. Jadi ada 4 tuan-tuan, ingat. Kemakmuran yang dia nikmati oleh seluruh rakyat, bukan golongan-golongan kapitalis saja. Yang kedua, negara yang adil. Tidak ada yang adil melainkan undang-undang Allah dan Rasul sahaja. Undang-undang yang berdasarkan ilmu pencipta alam. Negara yang aman. Kita pergi mana pun tak bimbang. Sekarang jaga yang mana ada anak-anak kecil, pergi Tesco ke mana ke, jangan biar berkeliaran, kena pegang tangan. Dia colek tuan-tuan. Dah colek, bunuh, bakar pula. Allah, apa nak jadi ni? Hari ni beli paper, mesti ada orang kena bunuh punya lah. Yang keempat, amar ma'ruf nahi munkar. Jadi cukup untuk pagi ni. Ada orang nak tanya apa soalan ke? Kalau tak nak tanya saya, tanya Ustaz Zaidrus. Dia pandai lah. Dia memang suka pun jawab soalan. Saya pun boleh jawab soalan. Yang mana boleh, kita jawab. Tak boleh, wallahualam. Bukan dia susah saya, jawab juga. Baik. Tuan-tuan ni ada pamphlet ni. Saya nak minta jasa baik tuan-tuan dan perempuan yang bekerja, tolong kempen sikit. Kita buka skim wakaf 800,000. Bangunan 3 tingkat, ada 2 tingkat ni. Berapa sen pun boleh bagi. Nak bagi pagi ni pun boleh. Yang keduanya, untuk mendapat pelepasan cukai pendapatan. Kalau tuan-tuan selalu bayar cukai pada kerajaan satu Malaysia, apa kata tahun ni bayar zakat melalui kami, tidak perlu lagi membayar cukai pendapatan. Kami akan keluarkan resit dalam tempoh sebulan proses tu. Majlis Agama Islam Perlis akan keluarkan resit. Tuan-tuan dengan resit tersebut, insya-Allah dapat pelepasan cukai. Di belakang ni maklumat info kemasukan belajar. Kini dah tahun keempat dah sekolah kami berjalan. Jadi tuan-tuan tengoklah. Siapa-siapa yang boleh menyumbang dan sebagainya, nak bagi kemudian ke, nak bagi zakat saja ke, bukan untuk pelepasan cukai pun boleh. Bank account semua ada. Kita buka 3 account, Maybank, CIMB dan juga Bank Islam.
Jadi tuan-tuan dapatkan ni, tengoklah apa yang tuan-tuan boleh bantu kami. Kami tahun ni dah ada 90 orang pelajar, 30 orang staff tuan-tuan. Memang tak cukup pun. Yuran 8,000, kutipan yuran, kos operasi 25,000 sebulan. Sekolah yang saya urus ni, sekolah yang pertama di dunia. Macam mana pertama di dunia? Pelajar sikit, pekerja ramai. Pertama di dunia. Sekolah anak saya kerja tuan-tuan, pelajar 380 orang. Staf ada 30 ataupun 40. Kita 90, staf ada 30. Kenapa macam tu? Saya nak pecah rekod dunia, Guinness Book of World Record. Sebab tu kos tinggi. Tapi saya tak bimbang. Kita ada Allah. Allah yang tolong kita selama ni pun. Kita perlu berusaha. Inilah sedikit untuk pagi ni. Terima kasih. Ribuan kemaafan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dapat kelas ini.